بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah, taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berhimpun pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita ini dapat meraih pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala macam dosa dan noda, kesalahan dan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala merahmati umur kita, memberkati sisa umur yang terbaki pada kita. Mudah-mudahan sisa umur tersebut menjadi umur yang terbaik dalam hal keadaan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita sama bacaan kitab kita Madha Ya'ni Intima'il Islam, apa artinya sebenarnya Islam. Kita duduk pada bab yang kedua, sebenarnya Muslim di sudut ibadah, dan kita sampai pada poin yang ketiga. Yang ketiga, Tiga ni baru sampai sini, ni belum lagi. Consider. Consider. Nah, poin yang ketiga kita sebut pada pertemuan kita yang lalu berkenaan dengan keadaan hati yang memerlukan satu perasaan, yakni kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, sehingga dengan perasaan itu akan terbit satu perasaan yang namanya asyauq. Asyauq wadzauq. Man syaka faqad dzaqa. Yang artinya perasaan rindu dan merasai. Dengan perasaan merasai kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hati ini, kita akan terbit perasaan rindu kepada Allah, keinginan untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencari ruang dan peluang untuk mencari masa kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kebersamaan itu, keinginan untuk bersama dengan Allah akan menimbulkan satu lagi perasaan selepas daripadanya, iaitu yang disebut oleh muallif kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, saya mesti beribadah dalam keadaan sentiasa ingin menambahnya, hanya kerana untuk bersama dengan Allah. Dalam arti kata ibadat, kebersamaan kita dengan Allah bukanlah sama macam kebersamaan kita sesama kita. Kebersamaan kita dengan Allah itu dalam keadaan ibadah kepada Allah.
Maka kerana keinginan untuk bersama dengan Allah itu kuat, sehingga kita mencari ruang dan peluang untuk mencari masa kebersamaan itu, sehingga kita mencipta keinginan untuk menambahkan taat, menambahkan ibadat. Tak rasa cukup seronok. Zaman kita bercinta dulu, pengalaman Haji Bakar, kita bila kata bertunang tu, balik-balik kampung, mak abang kata kita bertunang dah, haram tunang tak kenal. Nah, kita pun pergi cari rumah mana, anak siapa. Dapat tengok rumah tak apa, itu pun tunggu kok turun sidai baju ke, pergi mandi ke, cari. Tak dapat masa tu, repeat lagi. Kan kita dulu zaman-zaman tu lah, kan zaman-zaman kaki mata sebelah, kan kita zaman tu kita akan cari, sehingga timbullah pepatah, tak dapat tengok muka kekasih, dapat tengok atap rumah pun jadilah. Kerana untuk mewujudkan kebersamaan kita dengan dia, kita cari ruang, cari peluang. Asal ada kenduri dalam kampung, kita pergi. Pasal apa? Dengan sebab tu boleh jumpa dengan tunang kita, boleh jumpa dengan markah kita. Cari. Kadang-kadang saja menandai. Itu pengalaman ketawa kuat lah. Kan boleh sekal pungkok ke apa ke, bak belaga, tak belaga, lutut ke, belaga siku ke, lagi dapat. Masa tu kita akan wujudkan ruang dan peluang. Maka kalau perasaan itu dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan seronok untuk bersama, perasaan suka untuk bersama, perasaan untuk berlama-lama dengan kekasih, maka kita akan cuba untuk memperbanyakkan lagi masa kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita timbul satu pahaman, aku mau kena buat banyak, dengan sebab banyak aku boleh lama lagi dengan Allah. Perasaan tu. Maka dalam ibadat ini kita perlu benih perasaan cinta, perasaan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan perasaan itu kita cuba untuk buat baik sebanyak-banyaknya. Sehingga bila mana Allah Taala berfirman, laisal birra an tuwallu qibala al-masyriq wal maghrib, yang kata baik, yang kata elok itu bukan sekadar menghadapkan wajahmu kepada pihak yang memiliki timur dan juga barat. Walakinnal birra, kata Allah, akan tetapi yang kata baik itu, yang kata kebaikan dan kebajikan itu apa dia? Man amana billah, siapa yang percaya kepada Allah. Kepercayaannya kepada Allah tinggi. Semakin tinggi kepercayaannya kepada Allah, semakin sayang dia kepada Allah. Semakin sayang perasaannya kepada Allah, semakin tinggi keinginannya untuk bersama dengan Allah. Untuk mewujudkan perasaan kebersamaan kita dengan Allah, untuk bersama kita dengan Allah ini, tuan-tuan balik kalau rajin buka Google Salawat Ibnu Bashish, Salawat Ibnu Bashish, Bashish. Salawat Ibnu Bashish ini satu selawat yang dalamnya ada satu kehebatan, ada rangka dalam selawat itu. La ajidu wala ahassu wala ara illa biha. Tidaklah aku merasai, tidaklah aku melihat, tidaklah aku mendapati semua itu melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. La ajidu wala ahassu wala ara illa biha.
melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini tenggelam fi bahril ahadiyah, tenggelam dalam lautan ahadiyah keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nak, aku hanya nak bersama dengan Tuhan aku. Kita tak mau dah yang lain daripada Tuhan. Namanya bahrul ahadiyah, lautan keesaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cari ruang dan peluang, macam mana boleh baca Quran banyak, macam mana boleh zikir banyak, macam mana boleh semayang banyak, macam mana boleh buat baik banyak. Kebanyakan dari ibadat dan taat kita usahakan. Kita kadang-kadang sampai kepada kita satu perasaan istighna, perasaan manistaghna, yakni perasaan merasa cukup. Kita boleh semayang qabliyah, kita boleh semayang fardu, kemudian kita semayang ba'diyah, cukuplah. Bagi kita cukuplah. Kita tak rasa kita perlu buat lebih daripada tu. Kita boleh keluar zakat, cukup dah, zakat aku bayar dah. Tak rasa nak kena boleh buat sedekah, tak berasa nak kena buat wakaf, tak berasa nak boleh buat banyak tu. Bagi dia cukup sekali buat. Saya jumpa perkataan ni, biasanya baca Quran lah. Dia merasa cukup tu. Zaman umur 10 tahun, 12 tahun, boleh khatam Quran. Hak tu sekali itulah seumur hidup dia khatam. Lepas dari itu, majlis khatam Quran saja dia ikut. Khatam Quran dah, majlis khatam Quran saja yang dia ikut. Tiap-tiap tahun malam 27 Ramadan, surah masjid ada buat majlis khatam Quran, dia pun ikut. Baca Quran bagi habis 30 khatam, haram dah. Umur 10-12 tahun dululah, sekali itulah duk bancuh pulut kuning, gulai telur, masa tu je lah sekali, lepas tu haram tak ada lah. Kita orang Melayu dulu khatam Quran satu lah kan, telur kuning, gulai telur. Yang mana ada duit sikit, gulai ayam, gulai daging. Gulai telur ni famous, tu khatam Quran. Sekali itulah seumur hidup kita buat. Lepas tu dah lah. Pasal kita rasa cukup dah. Kita rasa cukup dah. Perasaan ini yang datang pada tiap-tiap mukallaf ini. Perasaan merasa cukup. Sehingga dengan sedikit ibadat yang kita buat, kita rasa puas hati. Sikit yang kita buat, kita rasa puas hati lah. Dia tak rasa dia perlu buat lebih banyak daripada apa yang dia boleh fikir. Pasal apa? Pasal tak rasa. Dia tak rasa dia duduk dalam ibadat itu, dia bersama dengan Allah. Dia duduk dalam semayang, dia duduk sembang dengan Allah. Dia duduk sujud itu, dia makin dekat dengan Tuhan. Dia tak rasa semua tu. Dia baca Quran macam dia duduk sembang dengan Tuhan, dia tak rasa. Dia duduk zikir dengan menyebut nama-nama Allah ini, dia tak rasa. Dia merayu-rayu, merintih-rintih untuk berjumpa Allah, dia tak rasa. Dia tak rasa semua itu. Sehingga tidaklah dia rasa dia perlu buat lebih banyak daripada apa yang dia terfikirkan. Ini satu penyakit yang membahayakan umat hari ini. Penyakit merasa puas. Amma man istaghna dalam Quran. Tuhan tanya, siapa yang duk merasa puas kita? La yusminu wa la yughni min ju'. Perasaan puas yang dia miliki itu la yusminu, tidak mampu bagi dia gemuk, wa la yughni min ju', dan tidak mampu untuk mencukupkan dia bebas daripada kelaparan akhirat. Hak kita duk buat hari ni, maksud dia apa? Maksud dia yang kita duk buat hari ni, semayang qabliyah, semayang fardu, semayang ba'diyah, hak kita duk buat sikit-sikit ni, gamak-gamak yang kita duk buat ni cukup dah untuk melayakkan kita masuk syurga Allah. Dengan yang kita dah duk buat dah hari ni, agak-agak layak tak kita untuk tukar dengan syurga Allah.
Tu yang Quran sebut, hak kita buat hari ni, la yusminu wa la yughni min ju'. Nak pelepah diri saja pun belum tentu cukup. Hak kita nak buat hari ni belum tentu mampu untuk melepaskan diri kita daripada azab Allah. Wal-a'yazubillah. Tapi berapa ramai daripada kita yang merasa puas dengan apa yang dia telah boleh buat hari ini. Dan apa yang telah dia buat hari ini, dia rasa cukup dah. Dia rasa cukup puas. Boleh buat dah. Dan tidak merasa perlu untuk menambah. Kalau kita boleh tanya satu pertanyaan yang tidak memerlukan jawapan oral, tidak memerlukan jawapan lidah ini, cukup tuan-tuan jawab pada diri sendiri. Sepanjang umur kita, berapa kali kita mengerjakan salat rawatib ba'dal maghrib 12 rakaat untuk memisahkan diri kita daripada neraka Allah. Berapa kali kita duk buat rawatib 12 rakaat lepas maghrib sampai sebelum isyak, 12 rakaat bilangannya. Berapa kali kita buat dalam hidup kita untuk memisahkan diri kita dari neraka Allah? Soalan yang tak memerlukan jawapan oral. Jawab pada diri sendiri. Dan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, kadang-kadang apa yang kita merasa cukup dengan apa yang telah kita buat, kadang-kadang sedikit pun tidak mampu untuk memberi tolong kepada kita. Sedikit pun tak mampu nak bagi tolong. Itu belum tolak markah baca tak betul, tajwid tak betul, harakat tak betul, kelakuan tak sempurna, khusyuknya tak ada. Belum lagi tolak tu semua. Hak yang duk buat tu saja pun belum tentu cukup untuk melayakkan kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Maka sebab tu pada poin yang ketiga, dengan merasai kehadiran Allah sehingga timbul perasaan asyauqu wadzauq, perasaan rindu dan perasaan zauq, cinta kepada Allah melebihi sehingga dia berasa aku perlu buat lebih banyak daripada apa yang telah aku buat hari ini. Kerana dengan sebab itu Allah Ta'ala akan sayang ke aku, Tuhan akan cinta ke aku, aku boleh bersama dengan Allah Ta'ala yang aku cintai dalam ibadat ini. Orang yang baik, orang yang dalam hatinya ada kebaikan, dia akan fikir macam mana nak buat baik, macam mana boleh duduk dalam kebaikan. Yang ni yang kadang-kadang kita kalah. Kita nak buat baik, tapi dalam masa yang sama dalam fikiran kita ni keburukannya banyak. Fikir saja nak buat baik, tapi buat belum lagi. Kita memang nak buat baik, tapi perbuatan baik kita itu hanya takat dalam fikiran, tidak terzahir dengan kelakuan kita. Tapi ada orang yang dia ni sembang kebaikan tak banyak, sembang benda baik ni, nak buat baik ni sembang tak banyak, tapi duk buat sedia. Duk buat sedia. Daripada sekecil-kecil perkara dia buat. Dia main-main surau, dia main-main masjid, dia susun kasut orang. Bukan takat kasut dia, kasut orang pun dia susun elok menghadap keluar. Ada orang yang mari-mari sembang apa pun tak. Dia ambil penyapu, dia ambil mop, dia sapu, dia mop lantai. Ada orang yang mungkin ada lebih sikit. Nah, cerita nak buat baik, bagi orang makan. Baik. Dia duk fikir lagu mana nak boleh buat baik. Sekalipun hanya dengan bagi minum orang. Kitab Riyadhus Shalihin, satu orang wanita pelacur dibebaskan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga hanya bagi anjing yang kehausan minum.
Hanya kerana itu saja dia dibebaskan dari api neraka. Bayang kalau kita bagi orang yang beribadah makan, kita bagi orang yang baik ini minum, sehingga kebaikan ini tersebar dan meluas di kalangan kita. Itu saya sebut kadang-kadang kebaikan ini bukan takat duduk di lidah, tapi kebaikan ini perlu diterjemahkan dengan perbuatan. Kalau takat cakap, burung kakak tua boleh cakap. Nak buat no. Apa saja kebaikan. Kita kadang-kadang duduk mai sembahyang Jumaat, kadang-kadang yang mai bukan nasi biryani, yang mai bukan ya rojak Pierre Muhammad, kadang-kadang cekodok, kadang-kadang ubi rebus. Allah. Kita dok rasa, sekecil ni pun orang sanggup nak baca. Kita apa yang kita sumbang? Kita ada fikir dah. Aduh, itu kalau kita ambil. Nak abang kata orang yang baik ni, dia duk fikir lagu mana nak boleh buat kebaikan. Itu saja orang baik. Sebab tu kalau orang baik ni, jarang nak dengar nak jalan Korea ke, jalan mana ke. Dia cerita nak pergi umrah, Mekah, Madinah. Dia duk kira tu saja. Tu kira orang baik. Dia himpun, kira nak pergi Mekah. Itu orang baik. Dia nak duduk pada tempat yang penuh dengan kebaikan. Itu cerita orang baik. Yang mana kebaikan ini perlu dipertingkatkan, perlu diperbanyakkan, disebarluaskan, supaya kebaikan ini bukan takat berhenti takat kita. Biarlah kebaikan yang sedikit ini tersebar luas dan semakin ramai yang beramal dengannya. Sekecil apapun kebaikan tersebut, buat. Ada di antara kita yang tak mampu dengan wang ringgit, mungkin dengan tenaganya. Ada yang mungkin tenaganya pun tak berapa, wang ringgit pun tak banyak, tapi idea dia bagus. Dia boleh sumbang melalui idea. Dialu-alukan kepada kebaikan ini. Fastabiqul khairat, kata Allah. Berlumba-lumbalah kalian pada melakukan kebaikan. Dan Tuhan tak sebut kebaikan itu duduk atas tikar sembahyang. Fastabiqul khairat, apa saja khair, apa saja kebaikan. Bukan fastabiqul khairat itu masuk badan khairat saja ada. Walaupun khairat juga. Tapi khairat itu dengan makna khair, kebaikan yang banyak. Sebab tu Allah Ta'ala habang yang boleh mengajar ni, yang boleh menyuruh ni, yang boleh memberi idea untuk buat baik ni. Apa kata Allah? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa kepada diri kamu sendiri? Sedangkan kamu membaca Al-Quran peringatan. Apakah kamu tidak berfikir bagaimana kesudahan bagi mereka-mereka yang beramal baik? Tak kalah selama hari ini kita hanya nak dapat pahala suruh. Takkan selama hari ini hanya nak makan pahala modal basic saja, takkan tak mau tambah. Takkan nak makan basic saja, tak mau ada allowance itu, allowance ini, tak mau tambah gaji lagi. Fastabiq, berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat.
bersegeralah kamu pada mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang menyampaikan kamu kepada syurga yang luasnya lebih luas daripada 7 patala bumi. Ini cerita orang yang baik. Keinginan untuk menambah kebaikan, keinginan untuk menambah kebajikan, keinginan untuk menambah taat, keinginan untuk menambah ibadat. Kalau hari ini kita boleh baca Quran satu hari 1 ayat, naik satu hari 2 ayat. Hari ini kita boleh baca Quran satu hari 10 ayat, baca satu hari 20 ayat. Kita boleh hari ini zikir 100 satu hari, jadikan 200. Yang dah zikir 200, jadikan 300. Tambah. Kerana dengan sebab tambah itu, berahi Allah Ta'ala atas kita. Dengan sebab tambah ibadat, Allah Ta'ala berahi atas kita. Dengan makna Tuhan suka untuk menambahkan kebaikannya atas kita. Bila Tuhan suka kita, kuntul ladhi asma'u bihi, kuntul ladhi fi yadihi yabtishu biha, kuntul ladhi fi rijlihi yamshi biha. Aku akan bersama dengannya. Aku akan bersama pada tangannya yang menggenggam ia dengannya. Aku akan bersama dengannya pada kakinya yang dengannya dia melangkah. Maka jadilah kita senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala 24 jam, 24/7, berusaha untuk bersama dengan Allah dalam kebaikan, dalam taat, dalam ibadat, dalam kebajikan, dalam segala perkara yang akan menyampaikan kita kepada redha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dan tidak kenyang. Kita sebut la yusmin wa la yughni min ju'. Saya perlu menghampirkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat. Allah Ta'ala dia habaq dalam hadis kursi bawah tu Allah sebut, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Kata Allah dalam hadis kursi tersebut, sesiapa yang memusuhi kekasihku, yakni waliku, maka akan aku isytiharkan perang terhadapnya. Tidak ada satu perbuatan yang mendekatkan diri kepada aku, yakni taqarrub kepada Allah, yang dilakukan oleh hamba-Ku yang lebih aku cintai selain daripada kewajipan-kewajipan yang telah aku fardukan ke atasnya. Kata Allah, aku suka hamba aku ni dengar cakap. Nah, dalam hadis, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'a wat-ta'ah. Kata Nabi, aku berwasiat kepada kamu, yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua was-sam'a, dengar perintah, dan yang ketiga wat-ta'ah, mentaati perintah. Kata Allah, aku suka hamba aku dengar cakap aku. Apa aku suruh dia buat, apa aku larang dia tinggal. Tu tiap-tiap Jumaat kita diperingatkan oleh khatib, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat ini rahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Tiap-tiap Jumaat kita diperingat untuk dengar perintah Allah, buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang. Ini dengan makna dengar cakap. Kata Allah, aku suka hamba aku dengar cakap aku. Apa aku suruh buat, dia buat. Apa aku larang, dia tinggal. Sehingga aku cinta kepada dia. Dia duk buat apa yang aku suruh, apa yang aku larang, dia duk tinggal.
Dia duk buat lagu tu sampai aku cinta ke dia, kata Allah. Hatta uhibbu ilai, sampai aku sayang ke dia, aku cinta ke dia, kerana dia ni hamba yang dengar cakap. Sami'na wa ata'na, kami dengar perintah dan kami taati perintah. Hadu. Dan kata Allah dalam hadis kursi ini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Kata Allah, dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat, bin nawafil, hak wajib. Tuhan suruh dah, kita buat dah. No, yang sunat tu makna tambah ibadat. Yang Tuhan wajib kita buat dah. Dah, kita tambah dengan yang sunat-sunat. Yang wajib tak cukup, buat yang sunat. Bahkan yang sunat ini lebih banyak dikerjakan daripada yang wajib. Yang wajib bilangannya segitu. Nak tambah tak boleh dah. Nak tambah tak boleh dah. Tuan-tuan pergi Mekah, nampak Kaabah, nak buat tawaf 21 kali boleh? Tak boleh. Tawaf tetap 7 kali. Sekali niat 7 kali saja boleh. Tak boleh buat sampai, Ustaz saya mampu buat 30. Tak boleh. Sekali niat 7 pusingan saja boleh. Niat sya'i no, 200 kali, 100 sofa marwah, 100 lagi marwah ke sofa. Saya mampu. Tak boleh. Bilangan itu telah tetap. Dia nak sembahyang subuh 12 rakaat. Ustaz saya mampu. Tak, tetap 2 rakaat. Tetap 2 rakaat. Ustaz saya sembahyang maghrib tak mampu, nak buat 3 rakaat. Penat balik kerja saya nak buat 2 rakaat. Tak boleh, pasal bilangannya 3. Dia dah bilangan tentu, hak wajib ni lagu tu dah. Lagu tu dah, tak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang. Kita buat hak wajib tu. Tapi kata Allah, ada hamba aku, dia bukan takat buat yang wajib, apa yang aku fardukan atas dia, tapi wala yazalu, senantiasa dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan benda-benda sunat. Baik, kita bagi laluan pada azan isyak terlebih dahulu insya-Allah.
Tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kita menyebutkan tadi tentang bagaimana sekelompok daripada manusia yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar dengan yang fardu dan yang wajib, tetapi dia juga mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara sunat. Yang sunat ni kenapa? Pasal dia tak disuruh. Sunat ni dia bukan wajib buat, tapi dia boleh buat dan dia nak buat benda yang tak wajib ni. Ni menang dia ni. Ni yang menang orang-orang buat yang sunat ni. Ni yang ulama kita duk tekan. Kita bukan takat semayang, kita bukan takat buat apa yang diperintahkan daripada perintah yang wajib kena buat. Tapi kita juga berusaha untuk menambah dan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sekalian perkara yang sunat, yang Tuhan tak suruh, Tuhan tak wajibkan atas kita, agama tak fardukan atas kita, tapi kita nak buat juga sebagai tambahan bagi yang wajib. Tu catatan dia, tambahan kepada yang wajib. Ini ada pula golongan yang sibuk dengan yang sunat-sunat, yang wajib tak buat. Dia sibuk bagi makan kucing. Ada sunat betul bagi makan kucing, tapi semayang tak. Dia datang masjid hanya bagi makan kucing, lepas tu belah. Adalah syarat wajib dia. Hak wajib hang kena buat lah. Nah. Ada orang dia bagi semayang dah, tapi malam Jumaat hak dia lah yang sampai dulu. Malam Jumaat hak dia lah yang sampai dulu. Takat bagi makan orang hak dia menang. Tapi haram muka tak pernah nampak pun. Yang ni golongan ni dia duk buat yang wajib buat dah. Dia jadikan yang sunat itu sebagai tambahan untuk menambahkan lagi ibadat dia. Dia rasa tak cukup dengan yang wajib. Yang ada pula golongan bala, yang wajib tak buat, yang sunat ni beria-ria. Nah, semayang dak, no duk zikir sebab zikir saja tak berhenti-henti. Duk musing di tasbih tu sampai putus tadi berapa kali ganti. Tapi duk pakai seluar katok. Nah, ada yang sibuk berjalan pergi jumpa ulama sana, berjalan sana pergi ziarah kubur sana, berjalan sana pergi pondok sana. Orang sakit sebelah rumah dia pun dia tak pergi. Yang orang bukan main sibuk ke sana kemari, ke sana kemari. Yang dekat dengan dia pun haram dia tak pergi tengok. Taklah nak kena faham. Kita nak kena faham. Dah. Sama lah. Kalau kita nak sebut apa pun, lagi ada yang sakit hati. Tapi itulah dia. Bila tak sebut, kita yang duk tengok ni sakit hati. Hampa sakit hati tak jadi apa. Aku sakit hati sampai belah dada dah. Tak cakap mulut gatal. Bila cakap, hampa telinga pedih. Tapi itulah dia realitinya. Alah. Itu yang pepatah Melayu habak kata apa? Kuman sembarang laut dia nampak, nu gajah depan mata haram dia tak nampak. Nu kebaikan yang jauh dia boleh tengok. Dia boleh pulun. Yang dekat dengan dia, sebab tu Nabi SAW bagi ingat kepada kita. Dia duk bagi ingat kita yang duk sibuk dengan kebaikan ini. Jangan sekali-kali kita lupa orang yang dekat dengan kita.
Siapa? Yang pertama daripada ahli keluarga kita. Jangan lupa, kita memang nak jadi orang baik, kita nak orang tahu kata kita orang baik, tapi bagaimana kelakuan kita dengan ahli keluarga kita? Yang tu pun perlu jangan dengan orang pijak semut tak mati, tapi dengan ahli keluarga sendiri dah. Dia sakit hati dengan abang dia pasal abang dia tipu dia tanah pusaka, dah sampai ke sudah haram, muka pun tak tengok, apa salam tangan pun tak pernah bersambut, bagi salam pun tak pernah jawab. Sedangkan tu adik-beradik darah daging kita. Kita dengan orang bukan main bagus, manis muka bercakap, ya Allah. Tapi dengan ahli keluarga kita, ada yang sampai bertahun tak tengok siapa. Fikir tengok. Walaupun kita nak buat baik, kita nak menambah kebaikan, kebaikan yang kita duk buat, pertambahan daripada kebajikan yang kita lakukan, tidak akan menggugurkan kefarduan dan kewajipan atas kita. Jangan kerana nak buat benda yang sunat, yang wajib, kita gugurkan. Betul. Kita nak buat yang baik, kita seronok dengan kebaikan walau di mana pun kita berada. Tapi kebaikan itu lebih bermakna bila dia beredar di kalangan orang yang dekat dengan kita. Itu lebih bermakna kebaikan itu. Bukankah itu yang diajar oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam makna zakat? Zakat yang terutama lil aqarib, kata Allah, untuk orang yang dekat daripada kaum qarabah. Itu makna kaum kerabat. Kerabat ini kita panggil ni, dia ke bahasa Arab qarabah, artinya dekat. Lil aqarib, orang yang dekat dengan kita. Siapa? Ahli keluarga kita dulu, yang perlu kita bagi perhatian. Ini punyalah buat grup kawan-kawan ni, jom kita pergi sana, jom kita mengaji sini apa semua. No, anak di rumah haram, suruh sembahyang pun dah. Nah, tak. Sungguh kita nak ajak orang buat, tapi kebaikan itu ibda binafsik. Mulakan dengan dirimu. Apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu dulu. Bila sebut jaga ahli keluarga, bukanlah bererti lupakan yang lain daripada tu, tapi bermula dengan ahli keluarga kita. Jangan kita duk guna torchlight, no bateri 12, pergi suluh cari salah orang. Semua orang tak betul, semua orang tak perfect. No, bateri 12 dia guna, memang nampak. Pernah tak kita suluh no sebelah bilik kita, ada yang tak reti baca Quran lagi. No, dalam rumah kita ada yang tak mangkit sembahyang subuh lagi. Kalau orang ni habis kata dia jaga, no, dalam rumah tu ada lagi yang tak tutup aurat. Maknanya apa? Agama ini suruh kita bermulakan kebaikan itu pada circle yang kecil. Circle yang kecil, yang paling dekat dengan kita siapa? Ahli keluarga kita dulu. Kemudian menyebar luas, menyebar luas, menyebar luas. Dia sama dalam konsep MLM. Satu orang cari satu orang, dapat dua orang cari dua orang akan cari empat orang akan cari 8 orang, 8 orang cari 16 orang. Sama konsep. Menyebar luas, tapi bermula daripada circle yang kecil. Daripada kerajaan kecil kita dulu. Mulakan yang tu. Kalau kerajaan kecil kita dah mulakan pun tak mau dengar. Kita dah suruh ahli keluarga kita, dah ajak, mereka tak mau ikut. Biarkan. Nabi pun kan bapa saudara dia saja pun tak mau ikut dia. Kalau Nabi duk tumpu kepada ahli keluarga dia saja, Islam belum tentu sampai dekat kita.
Islam belum tentu sampai. Pasal Nabi duk tunjuk bapa saudara dia pun tak mau Islam, tak mau ikut dakwah dia. Tapi apakah Nabi biarkan kita dah ahli keluarga aku tak mau dengar, hampa pula dengar. Tapi Nabi bermula dengan ahli keluarganya terlebih dahulu. Kita ada jenazah? Tuan-tuan ma'asyiral muslim muslimat rahimakumullah. Aduh. Nak bagi kita reti, nak bagi kita faham, untuk boleh buat kebaikan ini bermulalah dengan circle yang kecil dulu, yang paling dekat dengan kita. Baru kita sebar luaskan. Tak salah. Kita nak terus sebab semua orang boleh buat macam mana, tak salah. Tapi akhirnya akan jadi tomahan kepada kita. Fitnah buat kita. Yang tu yang kita tak mau. Tuan-tuan ma'asyiral muslim muslimat rahimakumullah. Kata Allah, ada hamba aku yang mendekatkan dirinya kepada aku bin nawafil, dengan ibadat sunat, sehingga hatta uhibbuh, kata Allah, sehingga aku mencintai dan mengasihi dia. Fa idza ahbartuhu, kata Allah, dan apabila aku cinta sayang kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basra alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Allah, bila aku cinta dengan satu orang hamba, maka aku akan bersama dengan pendengaran yang dengannya dia mendengar. Aku akan bersama dengan pelihatannya yang dengannya dia melihat. Aku akan bersama dengan genggaman tangannya yang dengannya dia menggenggam. Dan aku akan bersama dengan gerak langkah kakinya yang dengannya dia melangkah. Wa in sa'alani, dan apabila hamba yang aku cinta ini minta kepada aku, kata Allah, bila hamba yang aku sayang ni minta kepada aku, la u'tiyana, nescaya akan ku bagi apa yang dia nak. Wala insta'adani, dan kalau dia minta berlindung kepada aku daripada murka aku, daripada azab aku, daripada neraka aku, la u'idhanna, nescaya aku akan melindunginya, kata Allah. Wa ma taraddadtu an syai'in, dan tidaklah perkara yang aku teragak-agak nak buat, kata Allah. Wa ma taradtu min syai'in ana fa'iluh, dan tidaklah ada perkara yang aku teragak-agak nak buat, walaupun itu dalam kerja aku, kata Allah. Taraddadi fi an-nafsi 'abdil mu'min, di antara benda yang aku teragak-agak nak buat atas hamba aku ni, antaranya, kata Allah, yakrahul maut, satu orang hamba aku ni yang aku sayang, dia tak suka kematian, dia benci mati, dia tak mau mati. Tapi ana fa'iluhu, kata Allah, aku terpaksa bagi mati dia. Aku terpaksa bagi mati walaupun dia tak suka. Aku sayang ke dia, aku cinta ke dia, dan dia tak mau mati, aku terpaksa bagi mati dia. Kata Allah, ana fa'iluhu, aku yang duk buat. Urusan hidup mati itu urusan aku, kata Allah, dan aku terpaksa buat. Dalam keadaan ana akrahu masya'ata, kata Allah, aku terpaksa buat, walaupun terpaksa menyakiti dia dengan kematian. Maksud dia apa? Allah Ta'ala, bila satu orang hamba ni duk dengar cakap dia, buat apa yang dia suka, sampai satu masa Allah Ta'ala ni teragak. Bahasa ini bukanlah perbuatan Allah Ta'ala dan bukan sifat Allah. Tuhan Maha Suci Allah daripada teragak-agak. Tapi nak habaq, kata Allah Ta'ala tak suka untuk menyakiti hamba yang dia sayang dengan memberikan kepadanya kesakitan dengan sebab mati. Apapun sakit atas dunia ni, seberapa teruk sakit, jantung hang berlubang ke,
paru-paru hang berayak ke, hati hang sirosis ke, buah pinggang hang rosak ke, hang kena kanser ke, apapun penyakit atas dunia tidak mampu menyakiti sakitnya mati. Hak tu realiti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sakit kanser bukan semua akan terasa. Sakit buah pinggang bukan semua ada peluang. Tapi sakitnya mati, semua yang hidup pasti merasainya. Semua kita akan berkongsi dengan sakitnya mati. Dan semua kita akan rasa. Dan sakit mati itu sakit yang tidak akan habis. Sakit mati takkan habis. Sakit atas dunia penghabisannya mati. Hak tu sakit atas dunia. Tapi sakitnya mati takkan habis-habis. Lepas sakit mati, duduk dalam lubang kubur, nak jawab soalan mungkar nakir dalam kubur. Kalau boleh jawab, alhamdulillah. Kalau tak boleh jawab, no, habis soalan mungkar nakir dalam kubur alam barzakh. Naik pula ke alam mahsyar. Tara nak tunggu suratan amal, no, habis berpeluh. Dalam hadis khabar ada di antara kita yang berenang dalam lautan peluh dia. Ada di antara kita yang tunggu suratan amalnya, merasa kepanasan. Ibarat matahari itu sejengkai dengan kita, berpeluh habis. Ada yang tak senang duduk, pergi cari mak dia, pergi cari bapak dia, pergi cari anak dia, pergi cari isteri dia, nak minta tolong. Tak ada siapa boleh tolong ke dia. Macam-macam di alam mahsyar. No, dah dapat suratan amal, buka-buka pula. Nah, dosa pahala kita dalam tu. Bila duk tengok dosa pahala, kita tahu dah di mana penghabisan kita. Syurgakah tempat kita, nerakakah tempat kita. Kalaulah takdir Allah mendahului, neraka tempat kita, noh, lagu mana pula nak meniti titian sirat. Sebahagian daripada ulama kata neraka itu duduk di bawah titian sirat dan syurga itu berada di hujung sirat. Sirat jambatan tu as-siratal mustaqim, siratal mustaqim, hujung sirat itu syurga. Di bawah sirat itu neraka. Maka tatkala hamba ini meniti titian sirat, dia akan ada zalazil, cangkok-cangkok yang akan mencangkok kaki-kaki orang yang menyeberangi siratal mustaqim ini agar dia jatuh ke dalam neraka. Pada masa itu Nabi kita duduk di seberang daripada sirat. Nabi kita melihat setiap daripada umatnya meniti titian sirat, maka Nabi akan menjerit, salim, salim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Siapa? Kita umat dia. Dia minta Tuhan selamatkan kita daripada dicangkok kaki agar tidak dimasuki ke dalam neraka. Salim, ya Allah selamatkan dia. Hak tu nak pelepah yang tu, Allah. Tapi itulah, kita tak pernah tengok, kita tak pernah rasa, kita tak pernah mendapat kiriman WhatsApp daripada mereka yang pernah merasai. Jadi kita takat dengar saja. Perasaan kita takat tu lah, takat dengar saja. Kita tak ambil peduli macam mana sakitnya sakaratul maut, macam mana teruknya keberadaan kita dalam lubang kubur. Kita tak berasa betapa peritnya kita duduk di mahsyar. Kita tak berasa betapa serabutnya kita duduk depan mahkamah Rabbul Jalil untuk menjawab persoalan Allah. Kita tak rasa semua tu. Kita rasa bila mati, mati. Sedangkan kematian itu permulaan bagi segala-galanya. Hana. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup dekat tu. Kita habis pada perkara yang keempat. Nanti kita sambung pada perkara yang kelima pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala nasihat kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf kepada semua dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.